Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Thumma amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi, dan insyaAllah kita akan sambung hadis daripada Barra bin Azib yang bercerita kepada kita tentang pengalaman dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar, sehingga Rasulullah memberi tazkirah kepada mereka sebelum jenazah diletakkan di liang lahatnya, dengan tazkirah yang panjang berkenaan dengan peristiwa kematian. Maka kita telah baca dalam perjumpaan yang lepas sedikit muqaddimah kepada hadis ini. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin rajulin minal ansar fantahayna ilal qabri walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah wajalasna hawlahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ard wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu thalathan faqala ista'idhu billahi min 'adzabil qabri marratayn aw thalathan Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri thalathan thumma qala innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilayhi malaikatun minas sama'i bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ثم يجيء حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة وفي رواية مطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Hari itu kita dah sampai ke situ, di mana Barra menyatakan kepada kita mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada satu jenazah seorang lelaki Ansar, sehingga mereka sampai ke kuburan. Sebelum jenazah itu diletakkan di liang lahatnya, lalu Rasulullah duduk menghadap kiblah dan kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berasa seperti di atas kepala kami terdapat burung-burung, dan semasa itu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat sebatang kayu dan Nabi mengetuk-ngetuknya di atas tanah. Lalu Rasulullah memandang ke langit, kemudian memandang ke bumi, kemudian Rasulullah mengangkat kelopak matanya, yakni dia tengok ke atas, kemudian dia tengok ke bawah sebanyak 3 kali. Lalu dia bersabda, pohonlah perlindungan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri thalathan. 3 kali.
Kemudian kata Barra lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda pula, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila ia berada di dalam keadaan ingin meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat, yakni diambang kematian, turunlah kepadanya malaikat-malaikat daripada langit. Putih wajah mereka itu seperti matahari yang bercahaya. Bersama mereka itu kafan-kafan daripada syurga dan wangian-wangian daripada syurga, sehingga mereka duduk di sampingnya sesayup-sayup mata memandang. Kemudian datang pula malakul maut yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu duduk di bahagian kepalanya dan dia berkata, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu daripada tubuh ini menuju keampunan Allah dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sebut dalam hadis ini, apabila seorang yang beriman duduk dalam keadaan diambang kematian, maka perlu kita tengok di sini, innal abdal mu'min, apakah yang dimaksudkan dengan hamba yang beriman. Di dalam suratul Nahli, di dalam suratul Fussilat, dalam dua surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita. Dalam surah Fussilat, ayat ni kita pernah baca, iaitu ayat ke-30. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhannya Allah, yakni innal ladzina amanu, orang yang beriman. Yang Nabi sebut dalam hadis ini, innal abdal mu'min. Apa Nabi sebut kepada hamba yang mukmin? Nazala ilaihi malaikah minas sama, turun kepadanya malaikat-malaikat daripada langit. Apa kata ayat dalam surah Fussilat? Tsumma istaqam, selepas dia beriman dia istiqamah, atau dengan perkataan lain di dalam ayat-ayat lain ialah amanu wa amilus solihat. Apa Allah sebut surah Fussilat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka pada saat kematiannya turunlah malaikat-malaikat yang banyak. Boleh tak? Jadi maksud mukmin, hamba yang mukmin ialah hamba yang beriman, yang melakukan amalan saleh. Bukan hanya beriman kemudian melakukan kefasikan. Beriman yang melakukan amalan saleh. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, turunnya malaikat-malaikat yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak kenal keadaan yang datang itu adalah malaikat? Nabi sebut dalam hadis ini, bitul wujuh, muka mereka putih, bercahaya, ka'anna wujuhahumus syams, seumpamalah muka mereka itu, kata Nabi, matahari yang bercahaya. Maka kalaulah di saat kita berada di ambang kematian, kemudian ada yang mendatangi kita dengan wajah yang putih bercahaya begini, itu adalah berita gembira bagi kita, kerana dalam surah Fussilat menyebut malaikat-malaikat ni berkata,
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu berasa sedih dan janganlah kamu berasa takut, dan bergembiralah kamu sekarang dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saat yang kita nanti-nantikan, kerana tidak ada di kalangan kita malaikat senantiasa berkata kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang kita baca tahu. Atau tidak ada di kalangan kita malaikat senantiasa berkata, taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakarati al-maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Maka inilah kisahnya yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu doa-doa yang kita baca tu dah disusun cantik oleh para ulama. Begitulah yang ulama nakalkan daripada doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah ketika kita berdoa, kita mengambil perhatian di atas apa yang kita lafazkan. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka putih wajah mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti cahaya matahari. Bersama mereka kafan daripada kafan-kafan syurga Allah. Untuk apa kafan syurga ni? Adakah untuk mengkafankan kita? Sekejap lagi kita akan tengok. Dan membawa wangian daripada wangian-wangian syurga. Hebat. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka duduk di sampingnya maddal basar, sesayup-sayup mata memandang. Apa arti? Betapa ramainya dia diziarahi oleh malaikat, iaitu malaikatur rahman, seperti disebut oleh Syekh Wajdi Ghanim dalam satu tazkirahnya berkenaan dengan kematian, apabila menghuraikan maksud ayat ke-30 surah Fussilat yang kita baca tadi. Malaikat yang akan datang bersama dengan malakul maut, yakni sejurus sebelum kedatangan malakul maut adalah dua. Sama ada malaikatur rahman atau malaikatul azab. Waliyadzubillah yang kedua. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itulah datang pula malakul maut alaihi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun duduk di bahagian kepala orang yang nak mati tadi, yang beriman kepada Allah, yang melakukan amalan soleh. Lalu dia berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah au ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi tak kenalah kalau teriman yang sebut. Boleh faham tak? Teriman tak kenal mayat tu. Teriman kenal zahir. Boleh faham? Kan trend kita kan, bila talqin membaca gitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Boleh faham ni? Apakah kita tahu kondisi hati si mati? Tak tahu. Jadi apa yang perlu kita buat? Sekadar apa yang diperintah oleh agama. Apa dia? Ikhlaskan diri ketika kita berdiri untuk menunaikan solat jenazah, sambil berdoa dengan penuh ikhlas kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassa' madkhalahu. Sampailah sudah panggil doa tersebut, atau kita baca dengan riwayat-riwayat yang lain. Nak ceritanya ringkas, tanggungjawab kita apabila seseorang tu mati, sepakat para ulama memadai doa tu disebut Allahumma ighfir lahu warhamhu
wa'afihi wa'fu anhu. Itulah usaha terakhir. Sebab tu ada siapa orang buat syair, adakah memadai solat yang 4 takbir itu mengatasi atau panggil apa, qada balik semua solat yang kita tinggalkan? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, sempurna tak sempurna, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui. Maka sebab itulah yang tahu kedudukan si mati Allah, dan Allah menyatakannya kepada malaikatnya. Maka sebab tu malakul maut dia mari dengan memanggil tepat seperti yang selayaknya orang tu akan mati. Maka kalau orang tu beriman, Nabi sebut malakul maut tahu rahsianya, maka malakul maut akan panggil comel, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah. Tuan, ya kalau kita molek, kita pergi jalan rumah orang Kelantan dia ada budaya, kita masuk je di slacker. Betul tak? Betul kan? Slacker disebut. Faham tak? Persilakanlah. Ya, Kelantan ni dia pendek bahasa dia. Ya, slacker. Kita baru duduk, dia pun sebut lalu dah nambah. Tengok, nasi pertama dah cebok lagi, so nambah dah. Mengapa berlaku gini tuan-tuan? Takrim atau panggil memuliakan. Lagu mana kalau hak mari itu dibenci? Naik hayah tak ada. Boleh faham tak tuan-tuan? Disebut naik hayah tak ada. Maknanya tidak dimuliakan. Kalau berasa muka tak malu, naik. Patut dia tak tahu apa-apa. Sebab apa? Sebab tidak diraikan. Mengapa tidak diraikan? Sebab orang tak ditahu siapa hak mari secara zahir. Balah ngayah dia, balah ngemuk dia. Boleh faham? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Ataupun motor dia pecah tayar bulan lepas sebab langgar bonggok depan rumah orang tadi. Marah juga tu kan. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu dalam perkara ni kita jangan mendahului Allah dan Rasul. Itulah nasihat yang turun, yang pernah kita baca dulu dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Ayat pertama Allah sebut, wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Sahabat dalam sifat ni, satu ketika Nabi pergi ke Mekah dalam peristiwa haji terakhir, perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bertanya satu soalan yang pelik. Soalan Nabi ialah, fi ayyi syahrin hadza? Kita ni duduk dalam bulan apa? Nabi nak pergi buat haji, Nabi yang mengajar orang tentang haji. Boleh faham? Tiba-tiba Nabi tanya sahabat, bulan apa kita ni? Pelik. Sebab kata orang nak mati ni pelik. Betul tak? Cuma kita pelik apa dia? Patutlah dia minta nak makan pengat dirian. Tak boleh gitu tuan-tuan. Sebelum mati dia nak gitu, tuan-tuan jangan cerita kat dia. Sebab Allah sebut, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Boleh tak? Maka menunjukkan lemahnya kita terlalu sayang pada dunia. Sifat orang beriman senantiasa ingin lepaskan dunia kerana mengharapkan akhirat. Jadi Nabi tanya, bulan apa kita ni? Sahabat tahu tak? Tahu, sebab sah tu nak pergi buat haji. Apa jawapan mereka? Disebut oleh ulama, para sahabat yang pernah mendengar teguran Allah Ta'ala, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Mereka pun jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Padahal Nabi tanya, apa tak jawab? Nabi tanya, mengapa tak jawab? Tapi mereka bimbang mendahului Allah dan Rasul. Begitu sifat tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah tiba-tiba menjawab,
Zulhijjah. Apakah ini bulan Zulhijjah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah sahabat jawab, bala ya Rasulullah, betul lah kita berada dalam bulan Zulhijjah. Sifat, boleh faham? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, kita hari ni buat satu tindakan, pernah tak kita fikir apa Allah kata, apa Nabi kata? Faham tak? Kalaulah setiap orang beriman fikir apa Allah kata dan apa Nabi kata, maka lama dah UMNO tak boleh cari makan. Betul tak? Contohlah. Tak betul. Sebab orang tengok dulu apa Allah kata dan apa Nabi kata. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu yang memanggil dengan ayyatuhan nafsul mutmainnah malakul maut. Saat ni tak ada siapa tahu. Nabi cerita ni adalah antara si mati dengan tetamunya. Tetapi Nabi nak mengajar kita supaya timbul harapan yang baik, maka Nabi beritahu peristiwa rahsia ini, iaitu setiap di kalangan kita yang akan mati akan bertemu dengan kehadiran malaikat. Maka sekarang Nabi sedang cerita tentang malaikatul rahmat, malaikat yang membawa rahmat, yang menziarahi orang nak mati, dan kedatangan malakul maut. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun berkata, ukhruji, keluarlah kamu wahai ruh. Dia panggil ruh. Tubuh kita ni ada dua perkara, satu jasad, satu lagi ruh. Jasad saja kaku, masuk ruh baru leka. Jadi mati ni salah satu perkara yang dibuat oleh Allah ialah tarik buat ruh. Maka yang Allah perintah buat kerja ni ialah malakul maut. Dia yang buat kerja tu. Lalu malakul maut yang mencabutnya ini berkata, ukhruji, keluarlah kamu wahai ruh. Lagu mana ruh? Wallahu a'lam. Allah pernah kata ke Nabi, yas'alunaka anir ruh. Orang bertanyamu tentang ruh Muhammad. Bak dulu ada cakap-cakap pun, mu mari ni duk cerita pula ada ruh, ada jasad. Kalulah ada orang tanyamu tentangnya, kulir ruh min amri rabbi. Hak tu aku tak boleh nak jawab. Ruh adalah urusan Tuhanku. Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam perkara yang kita tidak tahu, antara sunnahnya ialah menyebut wallahu a'lam. Kalau perkara kita tahu, jawab. Kerana bila kita menyembunyikan kebenaran, Allah akan melaknat kita, wal iyad billah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, orang mari tanya kita dengar kuliah dah 4 tahun 5 tahun lebih dah. Orang tanya satu soalan, saya nak tanya Tuan Haji, Undipah mandi UMNO hak mana betul? Nak jawab lagi nak tahu. Ada orang tak jawab, betul tak? Saya sebenarnya demai sebenarnya. Demai sebenarnya. Yang benar itu adalah hidayah. Boleh faham? Yang sesat itu ialah petunjuk syaitan. Tapi dia sebut kalimah tu, yang sebenarnya kita Melayu. Tengok tuan-tuan. Yang sebenarnya kita Melayu. Bukankah Muhammad dan Abu Lahab itu Quraisy? Boleh faham? Ni nak sebut bahawa bila tahu, tak tahu dah apa, ni hak tahu. Batu dalam Quran ada satu ayat tentang Nabi Ibrahim. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Tengok bentuk ayat. Falamma tabayyana lahu, tak kala nyata bagi dirinya. Apa yang nyata? Annahu aduwwul lillah, bahawa ayahnya adalah musuh bagi Allah. Bila nyata, masa tak nyata dah apa? Boleh? Masa nikah ni tak nyata. Lepas nikah, kemudian 3 tahun berlalu, berlakulah apa yang berlaku. Contohnya, boleh faham? Orang pakak bising satu negara tentang apa yang sepatut berlaku. Tengok-tengok bapa mertua dia pun memasang satu bendera. Faham tak ni tuan-tuan?
Itu maksud falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Tak kala nyata. Selama ni nyata dah? Tak nyata. Boleh tak? Sebab dengan kuliah tafsir ya sama, dengan kuliah fiqh ya sama. Jadi tak nyata. Tapi hari tu nyata. Sebab apa nyata? Dia mula mengangkat panji. Nyata tak lagi? Tak nyata lagi. Nyata lagi. Ya, tapi awal memang Islam dia tak boleh berhenti. Boleh faham tak tuan? Tak awal memang wajib. Betul tak? Kena cakap dah sebelum lalai. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, nyatalah hari itu. Jadi Allah sebut dalam Quran, tak kala nyata pada dirinya bahawa ayah dia aduwwul lillah. Itu waktu tindak. Masa tak nyata, tak boleh tindak. Tak boleh tindak. Apa berlaku? Bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Maka teranglah bagi kita sekarang, tak ada dah benda lain malaikat adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Hak tu je ada. Siapa ni? Anak dengan ayah. Sebab tu kita baca hadis hari tu yang pertama tentang pertemuan Nabi Ibrahim dan ayahnya pada hari kiamat. Tuan-tuan, payah nak buat decision tu. Betul tak betul? Kan mudah? Mudah ke payah? Payah tu dah. Payah. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana idza ja'al haqqu wa tahaqqal batil. Sebab tu Nabi yang dia balas tu ialah Quraisy. Maka Nabi terpaksa mengatakan Quraisy bukanlah orang panggil suatu kekebalan untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak ada salah satu kata-kata Nabi. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu lil muti'. Syurga itu bagi orang yang taat. Sekalipun dia seorang hamba Habasyi. Betul kan? Nabi sebut. Wan narul 'asi, dan neraka bagi ahli maksiat. Sekalipun apa Nabi sebut? Sayyidan Qurasyian. Sekalipun dia seorang tuan, lagi pula berketurunan Quraisy. Siapa Quraisy? Dia Quraisy. Boleh faham? Rasulullah adalah Quraisy. Sebab apa Nabi kata gitu? Sebab tu yang Allah nak. Nabi kata, maka Nabi tidak akan membela Quraisy. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka kena beritahu yang jelas. Kena beritahu yang benar. Kena beritahu yang betul, supaya kita tidak ditahmah oleh Allah. Dan tahmahan Allah itu bukan rekaan lagi, kerana Allah Maha tahu yang tersembunyi di sebalik hati kita. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak berlawan juga, kita akan dengar satu kalimah yang Allah sebut dalam surah Yasin. Apa Allah kata? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Allah, dahsyatnya Allah sebut dalam Quran, dan kita baca sama tiap-tiap malam Jumaat. Satu masa Allah tak izin dah mulut ni cakap bak jahat saja, tetapi Allah akan tanya tangan dan kaki. Sebab tangan dan kaki makhluk yang tidak akan menipu Allah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita balik semula pada hadis kita ini. Maka berlakulah apa yang berlaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh itu pun dipanggil ukhruji, keluarlah dengan segala kebaikan dan tujulah kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tu doa kita tadi, kita kata apa? Taubatan qabla rahmatan inda. Maka cerita rahmah ni dia, wa maghfiratan ba'da. Jadi Nabi sebut
malaikat kata ukhruji ila maghfiratim mir rabbik, keluarlah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Allah hebat, tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sebut, qala, Nabi bersabda lagi, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa, ketika itu keluarlah roh daripada jasadnya seperti keluarnya air dari muncung kendi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ada kendi, ada botol-botol lah, boleh payah. Masa kita cuah ni, cuah yang tenang itu, perempuan ni bukan cuah masa memecok. Ada masa memecok tu dah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, tahu masa memecok? Apa memecok? Masa marah, kan? Tengah marah, suami balik pukul 12, alasan mari kuliah. Marah bini tu dah. Isteri zaman lah ni tak boleh tu kan. Lepas tu suruh pula buat eye test ke lah. Tu memecok tu dia cuah, ngecik habis. Bukan begitu. Roh keluar bukan seperti itu. Roh keluar seperti tenangnya air yang keluar daripada muncul kendi. Tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra, seorang isteri yang Nabi telah sebut keadaannya di dalam syurga. Apa yang Fatimah Zahra buat? Salah satunya ialah mengangkut air untuk wuduk suami. Hari ni agak-agak isteri kita buat dah. Kan? Dia rayak pula makruh minta tolong orang. Dan ia belajar fiqh dalam tanyalah ustazah. Bismillah pagi-pagi ya, Fatimah Zahra. Sebab tu Fatimah ni siapa gelupah kulit ni tapak tangan dia. Bapa mengaku air untuk suami beribadat kepada Allah, dan dia juga beribadat. Dan apa suami dia sibuk. Lupa ya. Suami dia sibuk, bukan jenis duduk goyang kaki zikir dalam bilik, bukan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat atas marah sebut gitu, nampak gaya kenalah nasihat sekali-sekala. Sebab masuk pasar raya memang gitu tu tak, dia pakai lepas dalam troli. Lepung-lepung kan, double troli suami tolak, anak lagi sebelah. Siapa tulang belakang tu bengkok sikit. Boleh faham tak? Sebab apa? Beban selama 2 jam. Boleh faham ni? Anak kan, seorang lagi buah. Betul tak? Tolak pula troli penuh. Isteri nung dah 50 meter ke hadapan. Kan? Itu biasa jumpa. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Tak maaf lah. Betul tak? Dia tak boleh jeli nyata. Ini keadaan dia. Baik. Keadaan seorang ni pun pelik. Muslimat tinggi, batu muar tu. Orang panggil muar kelihatan atas tu dah. Kan? Dah tahu ni arkiteknya cerita lah ni. Kita hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sebut keluarlah roh pada masa tu, maka berdoalah kepada Allah. Saat itu adalah saat kita. Mudahan inilah yang kita sebut sama, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakhudhuha, maka roh tu keluar terus diambil oleh malaikat. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard. Dalam riwayat lain menyebut sehingga roh itu keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada jasadnya, salla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard. Maka di saat itu setiap kullu malakin, every single, betul tak? Nabi sebut kullu malak, mana
bainas samai wal ard, yang duduk antara langit dan bumi, salla alaihi, berselawat kepadanya. Allah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama kita jaga selawat. Jumpa jarang tanya assalamualaikum, betul kan? Orang Melayu jumpa mana? Hak tu dulu. Betul tak betul? Bapa dia tak beri salam dulu? Kerana sunnah memberi salam dulu. Sehingga Nabi sebut inna min mujibatil maghfirah dalam kitab Mau'izah Mu'min, cakap tentang akhlak. Nabi sebut apa? Inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya perkara yang menjadi sebab Allah menerima taubat. Kita ni taubat sama, astaghfirullahalazim, betul kan? Ada masa makbul, ada masa mardud. Boleh faham tak? Faham tak ni? Makbul sebab betul-betul bertaubat, mardud sebab tak tinggal maksiat. Boleh faham? Dia nak pergi mengundi, contoh tu lagi. Sebab ni musim petition ni, boleh sebut lagi. Ya tak salah, sebab tak tinggal momentum itu. Boleh faham? Dia nak pergi mengundi pakai baju BM. Contoh, orang pun cokek dia. Boleh tak? Bila orang cakap dia pun jawab astaghfirullahalazim. Jadi ke tak? Minta maaf sebut. Jadi ke tak? Tak berani tu dah. Ada ekstrim sikit gitu kan. Tak jadi. Jadi tak ni? Hak bahagian rakam cemas macam mana ni? Nak potong tak mau potong. Tengok tuan-tuan. Perbuatan fasik diteruskan lalu diungkapkan dengan istighfar, makbul ke istihza? Istihza. Perbuatan itu sebenarnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Faham? Sebab apa? Sebab perbuatan itu adalah mungkar. Kita kena faham gitu tuan-tuan. Kalau tak sebut mungkar, betul kata tak ada apa-apa tu. Boleh faham? Seorang fellow di Oxford University dalam bab Islam ini berkata tak ada beza antara dua warna. Boleh faham? Pelik kita mikir macam mana tak ada beza dua warna. Bila sebut putih dengan kuning, ada beza tak? Ada. Macam mana seorang fellow di Oxford kata tak ada beza? Lagu mana tak? Ke buta warna. Anda tahu? Dan lebih besar perbezaan apabila hak dan batil. Siapa Allah sebut idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ia tak boleh duduk sekali. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Itu nak sebut bahawa mardud pada waktu itu. Istighfar. Lalu Nabi sebut pada kita antara perkara selepas akidah kita sempurna, mim mujibatil maghfirah, bila kita mohon taubat dengan Allah, mujibat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keampunan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benda? Perkara yang menyebabkan doa taubat kita diterima, bazlut ta'am, pertama memberi makan. Jadi kita ni boleh hajat orang makan, kerana Allah akan menerima taubat kita. Nombor dua, afshus salam, dan mengucap salam. Nabi sebut bila kita jumpa, kita sebut dengan salam, maka menyebabkan taubat kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita kekal dalam dosa besar, Allah tidak akan menerima taubat dan tidak mendatangkan kelebihan dalam perkara sunat. Wal iyadu billah. Kalau kita mengaji fiqh tu, ulama-ulama sebut
kalau kita tinggal semayang asar tadi, maka haram mendirikan sunat, malaikat selepas diqadak dulu semayang asar. Bukan kecil, boleh faham? Siapa dak boleh lagi dak qadak asar tadi, dak dibuat sunat tu, kena qadak dulu asar baru layak mendirikan sunat. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka oleh itu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar. Dan sekarang kata Nabi, bila mana kita keluar daripada roh kita keluar, malaikat tadi terus berselawat. Jadi adat kita lah lepas ni bila jumpa, Assalamualaikum. Boleh faham? Cuma kalau tengok bini orang muda pula, jangan bersalam. Ia timbul fitnah. Sebab ada iklan senyumlah tu, ia tak kira siapa, betul kan? Itu dalam bab budaya. Budaya dan agama kita kena faham. Agama ada batas. Ni ikut dan beri salam belaka. Kan? Walaupun boleh menimbulkan fitnah. Masuk dalam kuliah jangan beri salam. Makruh memberi salam ketika orang belajar. Boleh faham? Kawan tu tengah baca Quran, Assalamualaikum ji. Ingatkan ada kepentingan, tak ada, dia pun main sunat belah. Boleh faham? Makruh kerana memutuskan panggil iktikaf ataupun tilawah. Itu hukum-hukum yang perlu kita tahu. Jadi masuk masjid tak perlu beri salam. Masuk masjid tak perlu beri salam. Masuk kalau masjid tahiyatul masjid. Itu adab dia. Tak perlu tunggu pun. Kadang-kadang kita Melayu tunggu habis azan. Betul tak? Tak perlu tunggu habis azan, buatlah tahiyatul masjid. Kalau kita tengok hari Jumaat kan, ramai jadi gitu. Hadirin dikasihi Allah, nak tanya soalan. Hari Jumaat, hari ni kan Jumaat kadang-kadang 1.30, betul tak? Kadang-kadang 1.15 seperti sekarang, kadang-kadang 1.5 minit. Kalau 1.30 masjid ada tazkirah, mengapa kita tak boleh buat habis tazkirah khatib terus naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Bilal pun melaungkan azan. Berapa tak lewat gitu? Agak-agak kalau buat gitu kan balah orang tu tak? Tu imam mana pula ni? Mana? Ni tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Bapa sebut gitu, sebab kadang-kadang kita ni hak sunat kita sungguh, hak fardu Nabi buat kita macam tak apa peduli mana. Kan? Sungguh kita hari Jumaat ni orang masuk dalam masjid hanya melakukan tahiyatul masjid, kemudian iktikaf sehingga Nabi masuk dan Nabi terus naik ke mimbar. Selepas Nabi menunaikan tahiyatul masjid dan Nabi memberi salam, lalu bila melaungkan azan dan Nabi meneruskan khutbah. Kita ini azan dulu, lepas tu solat 2 rakaat. Sebab tu jadi khilaf. Mari hak jenis ni backing sikit, bid'ah. Bingung pula tu dah. Bid'ah. Dan kalau tanya memang kita tak boleh jawab tu dah. Hak mana nak panggil qabliyah? Hak mana azan yang difardukan? Azan yang kedua, betul kan? Yang pertama tu fatwa ataupun ijtihad di zaman Saidina Osman. Sebab orang sibuk belajar, banyak dah orang ni sibuk, maka panggil sekali. Kan? Panggil sekali. Sebab tu waktu bermulanya khutbah bukan masuk waktu tu. Waktu khatib memulakan khutbah. Mana kalau dia lambat sikit. Cuma tempat kita orang kerja Jumaat. Itu jadi masalah. Betul. Jadi kecoh kita. Baik. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap malaikat di antara langit dan bumi mengucap salawat kepadanya. Allah. Bilangan malaikat sudah pasti lebih banyak daripada bilangan manusia. Bayangkanlah yang menghuni antara langit dan bumi. Nabi sebut lagu mana? Kullu malakin
Maksudnya ialah tidak ada seorang pun dari malaikat yang tidak berselawat. Kita perangai manusia ramai-ramai ni, kalau beri salam 4 orang jawab, hak ramai lagi tak jawab, betul tak? Ataupun ramai jawab, ada 4 orang tak jawab. Misal kata begitu. Malaikat tak. Apabila dia berselawat, yang layak bagi dia berselawat, maka tidak akan ada yang terkecuali. Mulianya ruh seorang yang beriman kepada Allah, dan jasadnya dimuliakan oleh Allah juga. Hadirin dikasihi Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu malakin fis sama, bahkan setiap malaikat yang berada di langit Allah, hak duduk antara langit dan bumi, dan yang duduk di langit, berselawat kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa futihat lahu abwab as-samai, lalu dibuka kepadanya pintu-pintu langit Allah. Mulia tu, siapa semua pintu buka. Nak masuk so ya, boleh faham tak? Tapi mulianya semua pintu buka Allah. Keadaan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya mukmin saleh. Jadi sekali lagi kita berdoa kepada Allah, biarlah kita ni dari kalangan tersebut. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Lalu Nabi sambung lagi, laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qibalihim. Lalu kata Nabi, tidak ada pula ahli, yakni malaikat-malaikat yang duduk di pintu langit itu, malaikat kesemua mereka saling memohon kepada Allah agar roh itu diangkat melalui mereka. Allah berebut pula nak naik. Allah tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Taala sekalian, berebut pula. Mulia sesama manusia ni tak begitu. Sini orang sanjung, tempat lain orang tak sanjung. Boleh faham ya? Tempat lain orang sanjung, sini orang jual ya. Betul tak? Lalu orang jebeh. Orang Kelantan tu tengok tu, kau kena jebeh beruk muka. Allah berat tu dah. Kaji dengar. Perumpamaan Kelantan ni teruk-teruk tu kan. Muka kau kena jebeh beruk tu. Tak je tengok. Berat. Waktu paling sedih bagi seorang yang memelihara beruk ialah masa dia nak bekerja. Dia start saja pasang tali. Boleh faham ya? Lekoh orang panggil bahasa Kelantan tu tak? Dia sambung saja beruk jebeh. Oh, tension tu. Kalau tuannya jebeh boleh lepas beruk jebeh. Nak lepas beruk. Betul tak? Nak tanya sebab apa tak cakap. Ni perangai beruk. Dia sindir tuan dia. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, rupanya tahu ki apa tuan-tuan? Tuan dia bawa beruk pakai baju satu Malaysia. Patut jebeh kuat sangat. Baik, hadirin dikasihi Allah SWT. Boleh faham? Ini cerita Ustaz Bunyamin Yaakob dulu. Dia kata beruk confused. Sepanjang dia bekerja, dia pegang di handal lampu C70. Handal ada lampu tu kan? Dia kondusif sebab angin ya. Tiup. Sampai satu masa beruk tersentuh kelakar tangan. Dia pun tengok ke tuan dia pelik. Sebab apa? Panah tangan dia, lampu terpasang. Boleh faham? Tuan tengok tuan dia apa? Siang tu. Bila JPJ menguat kuasa kan mutu pasal lampu siang hari. Kata Ustaz Bunyamin Yaakob, bukan orang yang pelik, beruk pun kejut. Beruk kejut. Siapa tengok muka tuan, apa pasal lampu tengah hari. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ya? Tu almarhum Ustaz Bunyamin Yaakob. Hampir dia nak kena saman, Allah mematikan dia, dia selamat. Betul tak betul? Betul ya? Kes dia. Betul tak betul? Hebat. Hari ni saya dengar radio ICAM temu ramah dengan editor majalah Aswaq. Di Malaysia ni ada majalah Arab untuk promosi orang Arab mari sini. Jadi Mona Jasman
tanyalah soalan dia, antaranya lagu mana Malaysia, kan? Dia pun pulih, dia kata Malaysia ni hebat. Aku haraplah satu masa nanti semua negara Arab menjadikan Malaysia ni contohlah, negara comel. Dan aku harap juga negara Arab akan ada pemimpin seperti Tun Dr. Mahathir. Inilah orang yang paling bijak. Dahsyat. Dahsyat tuan-tuan. Bijak tak? Bijak. Kita mencapai suatu kemajuan. Betul kan? Tetapi satu je silap. Apa benda? Tak berani juga tuan-tuan. Kat mana silap tuan-tuan? Dasar yang bukan Islam. Bapa sebut begitu? Sebab Allah sebut dah dalam Quran. Betul kan? Dulu ada dah orang hebat. Betul tak betul? Allah sebut belakang dalam Quran. Sampai Allah kata mereka membina bangunan yang tidak pernah dipikir oleh orang lain. Dan sampai hari ini orang berfikir tak akan sama seperti mereka fikir. Hebatnya hebat yang mereka buat dulu. Apa jadi? Ahlaknahum, semua kami binasa. Allah tanya balik ke orang Mekah ketika turunnya surah Yasin. Awalam yarau, apa Allah sebut? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Hak tu sahaja. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi petunjuk dan hidayah. Hak tu penting. Baik. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang duduk di pintu langit ni pula merayu kepada Allah. Setiap mereka yang menjaga setiap pintu langit merayu kepada Allah. Pintu dibuka banyak, hak nak naik saya, menyebabkan semua yang jaga ni pintu-pintu yang banyak merayu kepada Allah agar rohnya itu diangkat melalui mereka. Allah jadi popular. Ni nak popular selepas mati. Sebab tu ulama sebut janganlah kita rungsing di mana kubur kita setelah kita tahu kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita sibuk nak tahu kubur kita, betul tak? Batu orang tepah batu nisan yang tertulis namanya. Adakah dengan tertulis nama dan cucu boleh mari mulia kita? Belum tentu. Kalau cucu mari hari Jumaat jiruh kubur, tunduk puing punggung. Lagu mana tuan-tuan? Ini perkara serius. Kerana antara perkara yang Allah perintah sebelum seorang lelaki mati ialah ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Kubur adalah pintu masuk ke alam akhirat. Kalau orang masih dah ingat lagi beratnya. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Taala. Sebab tu bila kita tahu kita telah beriman berdasarkan Quran dan hadis, maka jangan rusing mana kubur kita, kerana kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang berperang fisabilillah, dia tak rusing kubur dia di bawah hutan mana. Lepas ya? Orang tak rusing, dia tak rusing kubur dia duduk dalam belantara mana, sebab mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap malaikat yang ada di pintu langit berebut memohon kepada Allah agar rohnya naik melalui mereka. Allah. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama bila cerita bab ni mereka akan sebut kisah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Siapa kali ni kita tak akan jumpa jejak kubur Abu Talhah, tapi namanya disebut dan telah diletak satu kurungan radhiyallahu anhu. Allah. Kita hak kenal kubur ni orang sebut gitu. Silap lalu orang tunjuk. Tu binatang tu dulu. Betul. Lalu setiap lalu duk sumpah kita. Ingat, kalau orang menyumpah kita begitu, Allah menjadikannya saksi. Wal iyad billah. Kita nak masa hidup orang tak puji kita pun tak apa. Yang penting kita dipuji oleh Allah. Begitulah sesudah kita mati, walaupun orang tak tahu di mana kuburan kita, Allah telah memuliakan kita. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bercerita lagi, fa idza
akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan. Lalu tak kala malaikat mengambil nyawanya, yakni rohnya, maka kata Nabi, lam yad'uha biha fi yadihi tarfata 'ain. Malaikat yang pegang roh itu tidak melepaskan, orang panggil, perhatiannya walau sekelip mata. Allah, sifat malaikat yang bawa roh mulia ni sangat-sangat ambil perhatian. Sekelip mata pun mereka tidak akan cuai, kerana mereka sedang membawa roh yang sangat mulia. Fayaj'aluha fi dhalikal kafan, dan dia letak di atas, di dalam kafan tadi. Jadi kita mati, jasad kita kafan hak khairat kematian tu. Kan? Khairat kematian. Usung pun atas. Tadi saya semayang di sebatu kampung, tengok kereta jenazah dia. Estima. Kan? Power lah, betul tak? Boleh naik estima lepas mati. Kan? Jadi hak tu tak penting. Jasad kita ni dikafankan begitu. Tapi disyariatkan kena kafan lah, jangan pula tak kafan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui penkhabaran Nabi ni sebut, roh kita pula akan diletak di dalam kafan yang dibawa oleh malaikat tadi, yang dibawa daripada syurga. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, yang direnjis pula dengan wangian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalikal hanut fadzalika qauluhu ta'ala tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun wa yakhruju minha ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka ruh itu pula akan berbau dengan sebaik-baik bauan yang tidak pernah orang jumpa di atas muka dunia ini. Mulianya seorang yang abdan mukmin, seorang hamba yang beriman. Sebab tu doa kita satu lagi, jangan main-main. Apa dia? Allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Satu, waj'alna lil muttaqina imama. Penting doa ni tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Sebab tu jangan lupa juga doa Nabi Ibrahim kalau nak sampai matlamat ni. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana, dalam surah Ibrahim kita baca itu, wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina. Disebut kan? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa yang sangat sempurna. Seorang bapa yang tahu bahawa anaknya boleh rosak dengan persekitaran. Nabi Ibrahim duduk di Babylon, persekitarannya adalah musyrik. Semua menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah ta'ki pada anak dia, yakni ayah Nabi Ibrahim. Kan berat betul tak? Ayah seorang sama, boleh faham ya? Bila beranak ta'ki khid buat naik motor, dah ayah kerja. Boleh tak? Lalu ta'ki bawa pergi balai raya. Atau budak pun berkembang dengan persekitaran tersebut. Boleh faham? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila besar, orang pun iklan satu program. Apa? Aja ni? Protapas. Ni nama tu. Tak aja dengar. Aja ni buat tak tahu. Menyebabkan tak ada orang nak hantar. Bapak, anak dah lihat lah. Anak dah lihat dah. Hadirin dikasihi Allah. Maka Ibrahim yang sedar bahawa Allah perintah dia memerangi syirik, maka dia tak boleh bela anak dia di Iraq. Itulah berlakunya hijrah yang pertama yang sangat jauh dalam tujuan menyelamatkan akidah seorang anak. Dahsyat ya, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah jumpa orang
Sebab apa atas anak Kelantan? Dia kata di Selangor teruk. Ada juga orang sebut gitu. Kelantan tak teruk? Teruk juga. Dia tak dekat dengan Takbah. Dekat dengan Golok. Tapi sebab apa orang bagi juga? Sebab dia yakin pada satu perkara, iaitu ada usaha mewujudkan persekitaran Islam. Boleh faham? Maka Ibrahim seperti Nabi kita sebut kemudiannya, selepas ribuan tahun, salah seorang daripada cicit-cicit Nabi Ibrahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Betul tak betul? Setiap anak, yakni kelahiran bayi itu lahir dalam suasana fitrah, putih bersih comel, kata Nabi. Fa abawahu, maka kedua ibu bapanya lah yang akan mencoraknya, sama ada menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Ni hak Nabi sebut kemudiannya. Rupanya Toki dia dulu dah buat dah. Nak selamatkan zuriat tu, dia bawa pergi lebih 1000 km jauh, yakni daripada Iraq pergi ke wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di Makkah, tempat tak ada manusia langsung, supaya bermulanya dengan sempurna. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis, al-jar qabla dar, pilihlah jiran sebelum rumah. Boleh faham ya? Pilihlah jiran sebelum rumah. Bila kita tak pilih jiran, tiba-tiba kepik kita duduk tengah, kita boleh beki tak? Biasanya sentimen jiran ni sangat kuat, kita tak akan menegur. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegur bila isu macam khabar kemarin. Sebab apa? Rumah kena lambat sangat siap rumah. Kan? Ganggu rumah sebelah, debu rumah sebelah, baru komen, betul tak? Hak perangai akhlak yang boleh membentuk masyarakat, orang tak akan komen. Orang tidak akan komen. Maka Nabi sebut dah al-jar qabla dar. Ini hakikat. Nabi dah sebut lama dah, 1400 tahun. Nabi cakap pada waktu environment sangat baik. Nabi cakap pada waktu hampir setiap kejiranan itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni cuba kita tengok bila dilaungkan hayya 'alas salah, berapa buah rumah dalam kejiranan kita yang menyahut seruan itu. Betul tak betul? Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun bawa, dia pun sebut, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ni doa wakil ayat. Dia wakil ayat doa ni. Ya doa Allah mablana min azwajina juga. Itu doa tu iman. Wakil rakyat bila dia doa, dia kena doa dengan doa ni. Allah jadikanlah negeri tempat aku duduk ni aman. Wakil rakyat doa dengan doa ni, tu iman pula doa. Ya amanal khaifi aminna mimma nakha. Betul tak betul kan? Jadi terbalik dah. Betul tak? Terbalik. Sebab tu bet khabar kali ketiga rumah wakil rakyat kena rampok. Ambil ni. Kali ketiga dah kena rampok. Ni tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Pernah berlaku kan di Selangor? Betul tak betul? Kali ketiga masuk sinar harian. Ketiga tu barulah menanggung kerugian ya besar. Sebelum ni tak dah tak mau. Kena dah masuk, tak dah ambil. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, berkali pencuri tu cerdik. Kali ketiga tu selepas 3 penggal. Betul tak? Maknanya sarwah sudah banyak kan. Kalau dulu baru saham, sekarang boleh jadi telah banyak dia pun masuk. Terbalik. Hak tu wakil patut doa, tu iman doa. Boleh faham? Hak tu iman doa, wakil ayat doa. Ya tukar jadi hari ni. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sebut, Tuhan jadikanlah negeri ini aman. Boleh tak? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan yang kedua, ya Allah, tujuan aku datang ni adalah nak menyelamatkan akidah
Maka oleh itu ya Allah, jauhkan anakku, diriku dan anak zuriatku daripada menyembah berhala balik. Boleh faham? Daripada menyembah berhala balik. Kalau kita tak jaga, jadi gitulah tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Dulu bukan main orang nak ajak dia berubah. Baca ayat tu, baca ayat ni, kerah kepala, betul tak? Sampai satu masa berubah. Dia pula excited lebih pada orang lain dalam menonjolkan kerja-kerja Islam. Tapi oleh kerana dia tak melihat apa yang pernah Nabi Ibrahim buat, tengok-tengok hari berlakunya peristiwa, hari kejadian, dia tengok ujungnya, macam anak sulung dia. Boleh faham? Rupanya ayah warna hijau, anak warna biru. Faham tak ni? Sebab kita tak rajin sebut doa ni. Tak siapa doa ni. Tak pernah. Betul tak betul? Tak pernah. Di saat kita nak pada Islam, sebenarnya kita telah mencorak anak kita dengan silibus bukan Islam. Betul tak? Kita nak anak kita molek dengan cukup pala sempurna hari ke-7. Betul tak betul? Akikah sempurna hari ke-7. Bubuh nama pun hari sama. Hebat pula tu nama Saifullah. Betul tak? Comel nama. Tapi setelah menginjak 7 tahun, budak ni sekolah mana? Bagaimana pencorakan yang berikutnya? Boleh faham tak tuan-tuan? Akhirnya cukup dengan kurikulum itu, anak kita mula tinggal sikit demi sedikit. Kita mula comel dah. Bila dia nikah mula, dia tak tahu pula lagu mana nak melakukan akikah. Sebab apa? Selama 15 tahun dia sekolah tu, berlaku pendoktrinan dan pencorakan akal fikiran. Betul tak betul ni? Tak komen ni, betul tak? Cuma nak royak kan? Sebab tu jadi payah. Betul? Bila ayah mati pukul 1 pagi, pukul 10 pagi dak mandi lagi mayat. Tunggu siapa lagi? Balong tak balik. Balik tak? Balik on the way. Pukul 11 tak siapa lagi. 12 tak siapa lagi. Ayah mati pukul 1. Boleh faham? Ada hutan? Tak ada hutan. Ada masalah? Tak ada masalah. Bapa tak mandi lagi. Kubur gali dah. Siap lah ke dah? Sebab abalun tak balik. Siapa balik abalun? Adakah dia yang memandikan jenazah? Ada. Satu hari orang tangguhkan jenazah kerana balik seorang anak yang jahil. Dia yang mengimankan jenazah? Ada. Boleh faham? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah SWT. Diakah yang mengapalai tahlil? Pak kita Melayu dah tahlil, lagi tak erti. Masa orang tahlil, dia duduk belakang senyap. Betul tak betul? Sedih di atas kematian. Padahal ayahnya membawa sedih sebab anak tidak mengungkapkan sepatah kalimah pun untuk doa kepadanya. Waliyahzubillah. Kita duk berasa kita panggil orang kampung mulia ayah dalam kubur. Ayah ni sedih sebab Nabi kata mayat dia menanti doa ahli keluarganya. Ni ahli keluarga tak pandai doa. Hadirin dikasihi Allah. Maka itulah kesan kalau kita tidak bertindak. Nabi Ibrahim telah berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhan, tolonglah engkau selamatkan aku dan zuriatku daripada menyembah berhala. Maka hari ni tuan-tuan, setiap kali kita nak duduk satu tempat, kita kena sebut doa ni. Inilah doa naik rumah yang sebenar. Kita dah baca, betul tak? Kita dah baca doa tambah rezeki, betul kan? Memanglah baru naik pakat tu tukar rumah baru tu, betul kan? Kita dah minta hak tu saja. Anak cemerlang sekolah, betul, dan duit banyak, macam-macam boleh buat. Bapa tak mari surah atas anak tuition. Betul kan? Makna cerdik anak kita. Sebab apa? Terlalu banyak sogokkan untuk belajar. Tapi pernah tak kita terfikir bagaimana melahirkan zuriat yang akan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia tak pakai integriti lencana, masa dia kerja pun dia tetap baik. Atau
Sebesar mana tulisan integriti yang ditulis tanpa di dada, dia tetap jahat. Inilah nak sebut kesan persekitaran. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah kematian seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia bersabda lagi, ingat ya, mayat tak bubuh lagi di liang lahat. Panjang ke pendek? Memang kuliah ni panjanglah, Pak nak hurai. Boleh faham ya? Hadis yang saya baca ni tuan-tuan sudah memakan 2 muka surat. Maknanya bukan seminit lah Nabi cakap tu lah. Panjang Nabi cakap. Nabi kata lagi, katanya barra fayas'uduna biha fala yamurruna, yakni biha ala mala'im minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhut tayyib fayaquluna fulan ibn fulanan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila as-sama'id dunya wa yastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'il lati taliha hatta yuntaha bihi ila as-sama'is sabi'ah fayaqulu Allahu 'azza wa jalla uktubu kitab 'abdi fi 'alliyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kita baca sama kan dalam surah Al-Mutaffifin. Saya baca ayat yang Nabi sebut, cerita Nabi sebut sini. Nabi kata duduk dalam surah Al-Mutaffifin. Ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun fayuktabu kitabahu fi illiyin thumma yuqal a'iduhu ilal ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Baik, Nabi bersabda lagi, lalu diangkatlah roh tadi oleh malaikat-malaikat. Tidak mereka lalu pada setiap langit itu malaikat. Setidak mereka lalu pada setiap kumpulan malaikat-malaikat itu, malaikat mereka berkata, ma hadzal ruhut tayyib, apakah roh yang baik ini? Setiap malaikat akan tanya malaikat yang mengusung rohnya. Fayaqulun, lalu mereka menjawab, fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Lalu malaikat-malaikat yang bawa ni jawab, inilah fulan bin fulan. Kata Nabi, dia disebut dengan namanya yang disebut di atas dunia dahulu. Maka sebab tu kita kena perelokkan nama bagi setiap diri kita. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Saleh mulia, Abdul Rahman mulia. Bu nama comel-comel gini. Boleh faham? Nama-nama ni akan diseru oleh malaikat nanti, dan mereka akan menyebut dengan semulia-mulianya seperti mana dia dinamakan di atas dunia. Berarti setiap ibu bapa mesti memaksudkan nama pada setiap bayi mereka. Boleh faham ya? Tak, kalau kita nak menamakan bayi kita, naklah kita faham mengapa kita menamakannya demikian. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita bubuh nama anak kita Abdul Mut'im sebagai contoh. Kita kena tahu sebab apa kita bubuh nama Abdul Mut'im. Kita nak bubuh setiap nama. Kadang-kadang nama hari ni comel disebut tetapi payah nak bubuh makna. Letih juga betul kan? Nak bubuh makna jadi payah. Sebab apa? Ia gabung-gabung banyak perkataan yang akhirnya tak ada maksud. Kalau sebutir perkataan tu ada maksud, bila gabung jadi tak betul. Kan? Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ni akan sebut nama-nama
yang telah dipanggilnya di atas dunia itu, sehinggalah mereka sampai ke langit dunia, lalu diminta supaya dibukakan pintunya, lalu dibukakan kepada mereka, yakni malaikat-malaikat yang membawa roh itu, lalu diiringkan roh itu pada setiap langit, kemudian langit-langit yang berikutnya, sehingga mereka sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Uktubu kitab abdi fi alliyin. Allah pun perintah malaikat-malaikat itu, tuliskan kitab hambaku ini pada alliyin. Apakah alliyin? Allah sebut dalam Quran, wa ma adraka ma illiyun. Betul? Apakah yang membolehkan kamu tahu apa itu illiyun? Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Illiyun ialah suatu kitab yang disimpan catatan amalannya, yang disaksikan oleh malaikat yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuktabu kitabah fil illiyin, lalu ditulis kitabnya di dalam illiyin itu. Thumma yuqal, lalu dikatakan kepadanya, aiduhu ilal ard, lalu Allah perintah kembalikannya ke bumi semula. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, kerana kata Allah, aku telah mencipta mereka daripada tanah. Wa fiha u'iduhum, maka kepadanya lah aku mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripadanya lah yang mereka itu akan dikeluarkan olehku buat kali yang kedua. Ayat yang kita baca semua, yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari mereka dikeluarkan daripada setiap kuburan mereka untuk mereka menyaksikan kitab amalan mereka yang telah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikembalikan rohnya dan dimasukkan semula ke dalam jasadnya. Qala fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabi idza wallau anhu. Lalu kata Nabi, ingatlah, Nabi cakap lagi, sesungguhnya apabila dikembalikan roh ke dalam jasadnya, maka kata Nabi, dia mendengar setiap tapak kaki sahabat-sahabatnya tadi. Bila kita berjalan nak meninggalkannya, kata Nabi, idza wallau anhu, ketika sahabatnya nak meninggalkan dia di dalam kubur itu, dia dengar setiap tapak kaki, dia dengar. Ini kebenaran dengan cerita yang lepas kita sebut. Nabi menyumpah setiap jasad tentera musyrik yang mati dalam perang Badar. Sebab apa? Hak duduk dalam kubur, dia dengar apa yang kita katakan kepada mereka. Fayatihi malakan, maka datanglah pada waktu itu dua malaikat. Tengok tuan-tuan, syadidul intihari fayantahizani. Kita dengar atas kubur, wahai fulan binti fulanah, apabila dua malaikat datang kepadamu, bertenanglah dan bersabarlah. Saya nak sebut pada malam ini, cukuplah kita berbuat demikian, kerana kita kenal tak malaikat tu. Tengok Nabi sebut apa. Lalu datang kepadanya dua malaikat. Lagu mana malaikat? Nabi sebut syadidul intihari fayantahizani. Dua malaikat itu sangat mendesak. Berapa? Sangat mendesak. Maknanya backing tak? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, orang boleh tahan ke jumpa orang backing? Tak boleh. Sebab tu Nabi Musa dua kali doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah pesan di akhirnya, idhab ila fir'aun innahu tagha. Gemetar Nabi Ibrahim.
Betul kan? Nabi Musa gementar. Siapa Allah rakam ucapan Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Ganas, garang, beteng dan seumpamanya. Tiba-tiba Nabi sebut dua malaikat ni sangat mendesak kepada orang mati kerana tugas dia ialah bertanya. Nak tahu kita ni molek ke tak molek, malaikat akan cek sekali lagi. Bukan cukup dengan malakul maut panggil ayyatuhan nafsut tayyibah au mutmainnah, Allah hantar pula dua malaikat cek, semok sekali lagi, luluh ke tak luluh. Sangat kuat, sangat mendesak kata Nabi. Tiba-tiba selamba kita sebut bertenanglah, bersabarlah apabila ia bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawablah dengan tenang, Allahu Rabbi. Nah, itu mengeluh, betul tak? Boleh faham? Lepas kalau Allahu Rabbi. Betul tak? Boleh faham? Tak betul cara kita. Tak betul. Metode itu tidak tepat. Saya tidak berani nak sebut bid'ah, tapi tak tepat dengan maksud yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih besar lagi kata ulama, tidak ada manfaat menyampaikan tazkirah kepada si mati, kerana si mati tidak akan mampu untuk melakukan taubat atau berubah. Takkan, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Yujlisanihi fayuqalani lah, lalu dia pun duduk. Yujlisanihi, dua-duanya mendudukkan jenazah tadi, lalu berkata, Marrabbuk, siapakah Tuhanmu? Nabi pun sebut, fayaqulu, orang yang beriman tadi menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah. Doalah kepada Allah agar kita dapat menjawab seperti cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lah, lalu dua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, madinuka? Fayaqulu dinil Islam, lalu dia jawab, agamaku adalah Islam. Fayaqululani lah, lalu dua malaikat itu bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Wallahu a'lam, lagu mana kaifiat soalan tu, ada gambar rajah ke depan tu, wallahu a'lam. Tapi malaikat tanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, seolah-olah macam ada gambar lah, betul tak? Pegawai penyiasat tu, ni siapa ni? Boleh faham? Ni siapa ni? Boleh faham? Lalu malaikat tanya, siapakah lelaki ini yang diutuskan kepadamu? Fayaqul, dia pun jawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulanilah, lalu dua malaikat berkata kepadanya lagi, wa ma ilmuka? Apakah ilmumu? Fayaqul, dia menjawab, qara'tu kitab Allah, sesungguhnya aku membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini tuan-tuan, kurang-kuranglah tadabbur berita harian tu. Kan? Perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Sebab apa? Rupanya malaikat tanya. Malaikat tanya apa? Apakah kitabmu? Bukan. Malaikat tanya daripada apa kamu mendapat ilmu. Sangat penting. Sebab tu di akhirat nanti Allah akan tanya satu soalan lagi. Kita ulang sekali malam ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ilmihi, tentang ilmu yang kita perolehi, fima amila fi, bagaimana kita beramal dengannya. Allah, berat rupanya tanggungjawab tentang ilmu. Fa amantu bih, dan aku membacanya dan aku beriman dengannya. Wa sadaqtu, dan aku membenarnya. Tengok tuan-tuan, yang tiga ni saya nak sebut bagaimana Nabi sebut. Malaikat tanya dia, lagu mana ilmumu? Quran. Bagaimanakah yang dikatakan dengan Quran itu? Qara'tu, aku bacanya. Boleh faham? Fa amantu, aku beriman dengannya.
wa sadaqtu, dan aku membenarnya. Hari ini kita telah membaca Quran, kita telah beriman dengan Quran. Soalnya, adakah kita membenarkan setiap perkataan Quran? Wallahu a'lam bissawab. Setiap kita kena muhasabah. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, yang menjadi kecoh hari ini atas muka bumi adalah kerana ada sebahagian daripada manusia tidak ingin melaksanakan, yakni membenarkan kata-kata Al-Quran Al-Karim. Sangat bahaya bagi kita. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apakah seterusnya yang akan berlaku di alam barzakh itu? Setelah soalan-soalan malaikat tadi, insya-Allah kita sambung dalam episod akan datang dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah sebahagian cerita-cerita manis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berlaku pada setiap di kalangan kita. Mudah-mudahan apa yang Nabi ceritakan itu bakal berlaku kepada diri kita sendiri sebagai seorang yang beriman dan dikekalkan oleh Allah keimanan itu, sehingga datangnya dua jenis malaikat tadi, iaitu malaikatur rahman dan malakul maut. Malaikat maut yang nak ambil nyawa kita, lalu dia memanggil ayyatuhan nafsut tayyibah ataupun ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka waktu itu gembiralah kita, kerana janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu sangat benar. Begitu juga sebaliknya, janji-janji Allah sangat benar kalau didatangi oleh malaikat azab. Tetapi berdoalah agar tidak terjadi demikian kepada kita. InsyaAllah kita bertemu lagi akan datang untuk menyambung apakah perkhabaran seterusnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.